A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Alhamdulillah, seperti biasa bersyukur kita kepada Allah Taala dapat lagi kita bersama-sama memenuhi waktu kita ni di antara maghrib dan isyak. Dan kita sekarang ni berada di hari-hari mulia, iaitu 10 hari ataupun 10 malam. Maknanya bulan Zulhijjah ni 10 malam yang terawal lah. Tetapi bulan Ramadan 10 malam terakhir. Ini anugerah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, terutamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan 10 malam terakhir, bulan Zulhijjah 10 yang terawal. Sebab itu kita orang-orang yang kuat ibadat dia puasa ni setiap hari dan yang paling besar sekali puasa ni hari yang ke-9, hari Arafah. Nabi bersabda, siapa-siapa yang berpuasa pada hari Arafah akan diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Maknanya 2 tahun boleh cover dosa-dosa kita. Itu maknanya di antara kelebihan. Sebelum hari Arafah ada hari Tarwiyah pula, pun disunatkan. Tapi kita bila puasa sunat ni banyak sangat tak larat pula. Kecuali ada istiqamah daripada ahli jawatan kuasa masjid dan juga jamaah lah. Kalau dulu ingat saya, kalau bulan-bulan Syakban sebelum Ramadan ramai yang berpuasa. Tapi nak berpuasa tu maknanya kalau mereka sudah mendalami apa yang diperingatkan oleh Allah yang menjadi bekal kita, nescaya kita akan berusaha untuk berpuasa. Muslimin muslimat rahmati Allah, malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang hal dunia ni. Dunia menjadi beban di alam akhirat. Kita tak boleh tinggal. Dunia akhirat ni benda yang memang rapat. Kita berdoa pun tak pernah tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia pun nak kebaikan, akhirat pun nak kebaikan. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, jangan dunia ni menjadi beban kepada kita pada hari kiamat nanti. Kalau tengok di luar sana tu memang maknanya ramai orang yang terlalu gairah dengan dunia ni. Sama ada orang Islam, apatah lagi yang bukan Islam, berlumba-lumba pula untuk mencari kemasyhuran di dunia. Rupa-rupanya hal yang berlaku ni pun tanda-tanda kiamat lah. Nabi sebut di antara tanda-tanda kiamat, manusia berlumba-lumba membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Rupanya memang betul. Yang terkini katanya seorang syekh di Arab Saudi akan bina bangunan berapa kilometer ke atas tu. Ini maknanya negara-negara Arab banyak berlumba dengan bangunan-bangunan tinggi. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka nak mencari nama dan sebagainya. Walhal ramai rakyat jelata ni yang susah. Mereka berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Rupanya Nabi sebut itu tanda kiamat tu. Kadang-kadang kita fikir juga nak ke mana dia orang ni tinggi-tinggi. Kita kalau supermarket 2 tingkat tu tak nak naik lah. Tingkat bawah, rumah 2 tingkat tak naik lah. Tiba-tiba mereka membuat bangunan-bangunan mencakar langit. Kita di Tanjung Lumpur tu pun ada bangunan tinggi ramai. Ramai juga yang mengunjungi hotel tu. Hebat juga tak? Belah sana laut, belah sini bandar. Ini Imam Al-Bukhari
meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Nabi bersabda, pada hari kiamat nanti ketika orang kafir dihadapkan kepada Allah Ta'ala, mereka akan ditanya, apakah pendapat kamu jika kamu memiliki emas sepenuh bumi? Dah. Maknanya walaupun hari kiamat, tapi Allah Ta'ala suruh orang kafir ni gambarkan, kalau kamu ada emas sepenuh bumi, sebesar bumi, maukah kamu gunakan emas tu untuk menebus dosa-dosa kamu masa kamu di dunia? Jawab orang kafir, sudah tentu ya Allah. Ya, asalkan kami tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tuan-tuan, sebesar bumi ni emas mereka sanggup tebus. Tapi mana ada lah benda tu disuruh gambarkan kepada kita. Maknanya di dunia ni banyak benda-benda yang berharga, apa tak lagi macam negara kita ni, hasil buminya banyak dah. Daripada dulu lagi orang barat datang menjajah kita ni, orang Belandanya, orang Portugisnya, bukan datang saja tuan-tuan, hasil bumi kita ni banyak sampai sekarang ni. Belah lipis sana jangan main, penjor tu tak habis-habis lagi dah, punya banyak. Bukan sekat penjor, sekarang dah merebak dah sampai ke kampung saya pun sana, katanya ada emas juga dah. Orang sana semua berkilat je muka, maknanya sinaran emas tu sudah sampai kepada mereka. Hasil bumi banyak, cuma mereka berjaya ke tak berjaya mendapatkannya tu, itulah teknikal lah tu. Tapi hasil negara kita ni Masya Allah lah. Kalau di belah Bukit Gua sana bauxite, itu pun walaupun bauxite, tapi bila gali saja ada juga emas. Ini tuan-tuan, banyaknya hasil bumi ni. Tetapi Allah Ta'ala gambarkan kepada orang kafir ni, emas ni sebesar bumi. Untuk mereka ni tebus dosa-dosa mereka. Kata mereka, kami sanggup beri ya Allah, asalkan kami terlepas daripada seksaan ataupun dimasukkan ke neraka. Lalu Allah Ta'ala menempelak orang-orang kafir dengan menyatakan, mengapa kamu tidak gunakan emas ni masa kamu di dunia dulu untuk menjauhkan kamu daripada neraka? Kenapa di akhirat baru nak tebus? Sepatutnya masa di dunia dulu sedar. Ini orang kafir tuan-tuan. Tak? Bayangkan kalau orang Islam, orang Islam pun hari ni nampak masing-masing berebut-rebut juga dengan harta benda ni. Dan akhirnya mereka sanggup mengkhianati di antara satu sama lain. Sanggup mereka menzalimi, sanggup mereka menganiaya kerana habuan-habuan di dunia. Jadi bila kita tengok dalam hadis ni, menerangkan sikap orang yang tidak beriman pada hari kiamat. Orang tak beriman ni tuan-tuan, memang Allah Ta'ala murka kerana atas dunia ni macam-macam dia Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka. Ayat-ayat Quran, kalau kita orang Islam sering kita baca bagaimana orang-orang kafir nanti mereka menyesal. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir nanti pada hari kiamat dia punya menyesal sehingga dia kata, ya Allah, pulangkan balik kami ke dunia, balikkan kami mula ke dunia, biar kami jadi tanah saja. Ayat ni menggambarkan kisah yang berlaku pada hari kiamat. Orang kafir mungkin tak baca, kita orang Islam baca. Ni pagi esok subuh surah sejarah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nanti kita bila berhadapan dengan Allah Ta'ala dengan tunduk kepala kita, tangan ke depan, kita akan kata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kami dah dengar dah sekarang, kami dah nampak dah sekarang. Kembalilah kami semula ke dunia, ya Allah, kerana kami mukinun, kerana kami dah yakin. Ayat-ayat ni tuan-tuan memberi ingatan kepada kita supaya kita yang ada sekarang ni berjaga-jaga lah. Jangan sampai kita melupai alam akhirat, kerana alam akhirat tu alam yang kekal. Berapa ramai dah
Yang kita kenal atas dunia ni sudah berpindah ke sana. Belum sampai akhirat, tapi alam barzakh dulu. Dah. Dan ada juga yang sekarang ni kita dengar sedang sakit dan sebagainya, kita berdoa ke dia. Bukan setakat dia saja, dah. Kita pun juga akan menghadapinya. Jadi emas yang disebut dalam hadis tu melambangkan simbol kekayaan, harta benda yang menjadi buruan. Apa saja benda berbentuk harta benda, wang, ringgit dan sebagainya menjadi buruan. Bahkan menjadi matlamat hidup. Tak sanggup mereka ni menipu, menaya tak. Kalau kita ini dengar bunyi saham dan sebagainya, itu semua kalau betul-betul saham nak menolong kita, tak apa. Ini kita labur-labur saham tak pernah dapat untung dia. Dah lah dengan apa? Dengan dia punya awal, dia punya apa? Asas dia. Dia punya awal pelaburan tu dengan awal-awal sekali hilang habis. Tahun mana untung, tahun mana semua habis. Ini maknanya penipuan, tuan-tuan. Takkanlah bila melabur tu maknanya rugi panjang tak? Intinya rupa-rupanya orang yang biasa dengan kerja ni dia tahu orang ni lama-lama dia akan lupa. Maknanya duit pokok dia tu pun habis hilang. Dengar-dengar tengok tanya dia 50,000 tuan-tuan. Punya banyak lah dah. Kesian nak cari mana? Tak ada surat rasmi makanya main sembang-sembang gitu aja. Ini golongan yang mencari matlamat kekayaan di dunia sampai dia lupa dah alam akhirat. Ramai beranggapan emas atau kekayaan yang dihimpun itu seolah-olah suatu jaminan kepada masa depan mereka. Orang yang berharta, orang yang berkuasa dah. Dia ingat benda tu masa depan. Walhal benda-benda yang anugerah Allah Ta'ala, kuasa yang harta itu dia panggil suatu taklif. Taklif tanggungjawab, bukan tashrif. Tashrif ni bukan kemuliaan. Bukan kemuliaan benda-benda yang Allah Ta'ala beri, tetapi taklif, tanggungjawab yang kita kena tolong dah. Macam masa PKP baru ni, tengok berapa ramai yang susah sebagainya. Tapi Alhamdulillah ada dapat bantuan daripada pihak kerajaan, Alhamdulillah. Tapi dalam masa sama ada yang walaupun dapat bantuan tak cukup, tempat tinggal pun tak ada. Tengok dia punya duduk di tanah haram. Kalau tanah haram pun macam mana boleh duduk situ? Patutnya dipindahkanlah tempat tanah yang halal. Ini duduk situ, api pun tak ada, air pun tak ada, pakai air hujan je. Ebik liu lah yang pergi tengok lah. Bila ebik liu tengok, itu serta-merta tuan-tuan ajak pindah. Ini maknanya ramai beranggapan emas atau kekayaan yang dihimpun tu seolah-olah satu jaminan kepada masa depan. Memanglah tuan-tuan, tapi ianya bukan setakat jaminan saja, tapi dia ada tanggungjawab dah. Sebab itu agama kita dah buat dah perhitungan. Orang yang kaya tolong orang yang susah. Orang yang berkuasa tolong orang yang tak berkuasa. Orang yang berilmu tolong orang yang tak berilmu. Barulah dia jadi elok. Dan bukan setakat jadi elok, berpahala. Harta benda wang ringgit ni kita kongsi je dah. Benda tu tak luak, dia bertukar-tukar. Sebab itu orang yang simpan tak guna-guna, itu benda yang merugikan dia kerana dia tidak mengembangkan harta benda dia tu. Sama ada dia tak beri kepada orang, tak bagi kepada tempat-tempat ibadat, jadi rugilah dia. Ini dengan sebab itulah Allah Ta'ala mendatangkan satu surah khas kepada kita yang sering kita baca. Apa dia tuan-tuan? Surah At-Takasur. Mana apa takasur ni? Golongan yang bermegah-megah dengan membanyakkan harta. Alhaakumut takasur. Bermegah-megah dengan membanyakkan harta telah melalaikan kamu. Harta jangan main. Tengok orang duit berapa duit dia ada 500,000 dah tak guna. Suka je tengok duit tu, statement tu 400,000.
Begitu juga kalau duit juta-juta, dia suka tengok. Jadi bermegah-megah dengan banyakkan harta telah melalaikan kamu. Akhirnya kita leka lalai dengan harta benda. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kata Allah kamu akan masuk dalam kubur. Kita lah seronok-seronok dengan harta benda, akhirnya kita tak sedar kita dipanggil oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Israel. Apa ramai yang kita dengar yang telah meninggal dunia, ditinggalkan harta benda dia yang ada, diambil alih oleh anak-anak dan juga isteri dia. Dan bukan setakat ambil saja ataupun faraid saja, ianya juga akan ditanya dah. Kalau harta tu harta yang salurannya halal, alhamdulillah. Tapi kalau salurannya tidak bersih, letihlah kita kena soal lah. Sebab itu cara nak membersihkan harta kita, keluarlah zakat dan sedekah ke. Kat luar kita tengok ada tu tabung dapur, tu antaranya lah. Kan? Benda untuk kita berkongsi lah. Kerana setiap hari memang kita digalakkan bersedekah. Bila kita tahu fadilat bersedekah, kadang-kadang dengar je tabung masjid ting bunyi, duit shilling masuk. Dia kata kuat sangat bunyi, kita tak span bawah tu. Itu kalau duit shilling. Dia katanya orang tu duit shilling banyak-banyak masuk kan. Ataupun duit kertas tak bunyi lah. Sehari RM10, RM20, RM50 lah. Dan janganlah begitu lah. Kalau hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Dia ulang 2 kali tuan-tuan. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Maknanya Allah beritahu jangan kamu tak percaya, kamu akan mengetahuinya. Jangan kamu tak percaya, kamu akan mengetahuinya. Diulang 2 kali oleh Allah Ta'ala dalam ayat ni. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Tetapi kalau kamu tahu saja kata Allah, pasti kamu akan yakin. Tapi atas dunia ni nak tahu macam mana lah, lambatlah. Kecuali kita belajar baru tahu. Saya sekarang ni mengajar di kuliah di Pekan. Tengok-tengok ramai yang jiwanya berilmu lah. Kalau makan tu hak yang gaji besar ni belanja lah. Hak yang gaji kecil ni kan. Ada guru-guru yang dia tukang tasmek pelajar je, gaji dia kecil lah. Mungkin majlis bayar ataupun asbah bayar. Setakat dia boleh hidup bujang-bujang lagi lah. Tapi yang lama ni gaji besar lah. Macam hari ni contoh pula, tolong kanan beritahu semua guru-guru boleh makan kantin, sila tulis saja. Bagus lah. Kawan ni kata tulis terus bungkus 2 terus lah. Dia tak kisah bungkus 2 pun, sebab apa? Dia tahu benda tu maknanya kontrol balik dia buat makan. Dan mungkin pula satu masa nanti dia pula belanja je, bukan kawan tu saja lah. Yang tak ada sekolah saya beritahu, saya tangguh makan tak esok. Sudah. Seronok bila ada yang berbelanja gitu. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia dah sampai keyakinan. Apa tak lagi orang besar-besar lah. Kalau kita makan tengok ada yang berhormat itu, kita mesti tahu dia mesti dia table lah ke. Itu maknanya benda-benda yang dikatakan bila kita tahu kelebihan sedekah ni, maka kita akan berusaha untuk bersedekah. Saya pernah dengar kisah orang-orang alim lah. Kalau dia berjalan tu nampak saja orang, dia berhenti tu lah. Kadang-kadang mungkin gaja-gaja pada gitu lah. Ini maknanya kesedaran apabila sampai masa dia bantu orang-orang yang susah. Kenapa kita tak tahu lah susah dia tu cara mana? Kalau nampak hebat tapi tak ada duit nak gocek lah. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, kalau kamu tahu kata Allah, nescaya kamu akan yakin tentang kelebihan sedekah ni.
la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan pandangan yang yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Orang yang diberikan kelebihan, kalau mereka tak digunakan harta benda dia, akan ditanya pada hari kiamat kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Walhal itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak mana pun emas dan harta kekayaan yang dihimpun oleh manusia yang tidak beriman, tidak akan memberi manfaat walaupun sedikit untuk dirinya pada hari kiamat. Orang bukan Islam, banyak mana pun harta benda dia tak boleh nak dapat manfaat pada hari kiamat. Masa PKP ni kita dengar tuan rumah kepada orang nyewa lah. Orang nyewa tuan ni orang Cina. Orang Cina pun tuan-tuan ada masa dia baik. You tak payah bayar lah ni PKP ni. Dia tak ambil sewa. Sebab apa? Bulanan bank pun ditangguh. Jadi dia pun tengok orang ni baru, keluarga baru, anak baru seorang dua, dia pun beritahu tak payah bayar tak. Maknanya dia pun baik tuan-tuan. Tapi baik dia pun tidak dapat menolong dia kerana iman tak ada dalam hati dia. Maka apabila mereka dihadapkan ke mahkamah Allah di mahsyar, kesemua emas dan harta kekayaan walaupun sebesar bumi sekalipun tak dapat menembus dosa-dosa mereka. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang kafir ni kita memang kalau boleh nak ajaklah mereka ni masuk Islam. Kadang-kadang tak payah ajak tuan-tuan, dia tengok je kita ni, dia nak masuk Islam. Hari ni orang bukan Islam tuan-tuan, dia makin hari makin baik tengok Islam. Makan, dulu kita tengok makan kedai dia lah, tapi sekarang dia suka makan kedai orang Melayu pula, kedai-kedai yang masyhur lah. Dia tahu kedai tu sedap. Kadang-kadang dia makan ayam pun sedap. Antara sedap tu kerana kita punya ayam kita sembelih. Maknanya dengan sebab sembelih tu daging dah sedap. Mereka ni kalau dulu main ketuk-ketuk itu kita sembelih. Bila sembelih toksik semua keluar. Jadi dia makan kedai orang Melayu, sedap. Kalau ayam kampung dah tengok 2-3 ketul dia ambil, tak kisah nak bayar, sebab sedap makan. Rupa-rupanya kita ada sistem sembelihan membuangkan toksik yang ada dalam binatang tu. Walaupun binatang tu halal, kalau tak sembelih dia tidak halal lagi. Rupa-rupanya dengan sebab syariat suruh sembelih itu, keluar putuskan urat-urat dia, urat merihnya, urat nyawa dia, rupanya itulah yang syariat suruh. Akhirnya daging yang kita makan tu jadi sedap. Begitu juga musim-musim cuti sekolah, orang Cina, orang dia dah mula nak sunat dah. Dulu kita sakat dia, mau masuk Islam berani ke? Tapi sekarang tuan-tuan, dia dah mak dia hantar anak dia sunat. Orang tanya kenapa hantar sunat? Dia kata ini banyak cerita lah. Dulu saya tak tahu lah. Ini sekarang anak sunat. Rupanya sunat ni walaupun syariat kita benda yang disunatkan, tapi kesan dia tuan-tuan dah melancarkan hubungan kelamin lah. Ini maknanya benda yang disyariatkan, disuruh oleh agama kita, ada kelebihannya, sehingga orang yang bukan Islam dah mula mengamalkan berkatan ni. Dulu mana berani dah, kita pula main takut-takut dia. Sekarang dia pula berani lah. Ini tuan-tuan, benda yang dikatakan pendekatan oleh agama ni ditiru oleh orang bukan Islam. Akhirnya mereka tahu Islam ni lah jalan sebenarnya. Kita dah banyak jumpa orang-orang yang memeluk agama Islam tu, banyak dah.
Ebek Liu nya, Farid Ravi nya, Abdul Latif nya, mereka jadi popular lah. Dengan masuk Islam tu mereka menonjol. Kalau Farid Ravi tu 2 hari Jumaat lepas jumpa dia kat Masjid Pekan, tak tahu datang mana. Tengok Farid Ravi, Assalamualaikum. Dia kalau mengaji tuan taranum dia, masya-Allah. Ini walaupun dia tu asalnya orang India, tapi bila dah dia belajar bacaan dia, masya-Allah sehingga menjadi popular di pesada media, dikenali ramai, tengok je tahu dia. Sesungguhnya keimanan kepada hari kiamat merupakan suatu keperluan manusia. Sebenarnya tuan-tuan, bukan setakat kita sebenarnya. Binatang-binatang pun tahu hari kiamat ni. Sebab tu binatang umur dia bukan panjang sangat. Kalau ayam tu pagi je. Mana semulih dia. Lembu pun tahu je. Sebab tu ayam pun ada yang mengatakan kalau pagi subuh Jumaat ni dia berkokok lambat sikit. Sebab dia tahu hari kiamat hari Jumaat. Tengok cahaya matahari terbit mana. Kalau terbit le barat, habis kita pun dah ni maklum kan hari kiamat ni hari Jumaat. Tapi Jumaat bila tu tak tahu bila Jumaat ya. Jadi keimanan kepada hari kiamat merupakan suatu keperluan manusia. Maknanya kita orang beriman perlu tu apa? Untuk kontrol kita lah. Jangan melampaui batas, jangan lupa pada Allah. Sebab itu datang corona ni sebenarnya banyak memberi pendidikan kepada kita. Walaupun kita rasa susah nak pergi ke masjid pun berkunci bagainya. Sebab nanti masa bebas tu awak tak tengok sangat masjid ibaratnya jadi ada kesan kena basuh tangan bagainya, kebersihan gitulah. Jangan bergaul tempat-tempat hantu arwah. Itu benda yang dikatakan SOP tu sedikit sebanyak mengekang, mengawal kehidupan kita sehingga kita kok mana pun redha kerana itu adalah ketentuan Allah SWT. Apatah lagi benda corona ni tak nampak kan. Sekarang katanya ada pula dia datang pula Terengganu, pelabuhan orang luar datang. Bila orang luar kita tak karantinkan dia, tak check dia, akhirnya dia bawa lah. Itu benda yang bahaya. Yang sekarang pula penyakit denggi pula pun bahaya juga. Denggi pun tak ada ubat tuan-tuan. Kalau pergi hospital dia bagi minum air je. Kalau orang kampung dia bagi minum air ketum lah. Ketum secawan 2 lega lah. Itu orang dulu tak ubat lah. Tapi sekarang ni orang minum air ketum, minum 1 jak minum, mana nak tahan. Dia minum 1 jak nak balik kan tak lepas, nampak jalan 5. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, sekiranya mereka berusaha mencari harta, tidaklah harta itu untuk dihimpun semata-mata. Kita orang beriman patutnya cari bukanlah untuk nak kumpul kan, untuk kita guna lah. Kerana emas dan harta kekayaan hanyalah bahan mentah yang mesti diproses supaya menjadi berguna. Maknanya benda tu kalau kita pegang simpannya tak ada manfaat. Kita kena gunakan. Jangan jadikan dia sebagai barang mentah. Gunakan maksudnya untuk dapat pahala lah tuan-tuan. Untuk dapat pahala, gunakan nilai emas tu untuk menolong orang-orang yang susah, menolong saudara mara kita. Selain daripada kita permudahkan hidup kita di dunia. Maknanya kita nak ibadat senang, nak pergi umrah senang, nak pergi buat haji senang. Kemudian dalam masa sama mungkin kita nak pusing dunia ni, tengok dunia ni, kerana Allah Ta'ala pun suruh kita pusing dunia. Afalam yasiru fil ard. Kenapa kamu tak girau dunia ni, kata Allah. So tengok tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dunia kita ni berbagai-bagai pergi rata-rata, tapi akhirnya balik tengok Malaysia ni yang paling selesa saja. Pergi Pakistan tengok berdebu.
Pergi ke Mesir berdebu dah. Tak selesa kita. Pergi Turki mungkinlah, Turki agak cantik sangat. Turki ni elok kan. Sebab dia sejarah Turki ni sejarah yang hebat. Dia campuran Eropah dan juga Arab. Lebih tu orang Turki pun lawa-lawa. Kita pergi sana macam tak nak balik pula kita. Tengok orang Turki hidung mancung. Tapi perangai ada juga perangai orang Arab. Bila perangai orang Arab ni masalah lah sikit. Itu maknanya dia suruh kita pusing dunia, tengok kesan-kesan sejarah dulu. Orang dulu buat sina-bina cantik-cantik kan. Pergi pula ke Jepun, tengok pula Jepun, negeri matahari terbit. Kita dengar dulu kita pun ditawai oleh Jepun. Jepun pun hebat juga. Tapi bila kita tengok negara dia, memang negara dia menghayati benda yang agama kita suruh. Masa mereka tepat, kebersihan mereka jaga. Cuma tak suci je, tak suci. Bersih. Hormat orang. Kita tengok dalam Vera tu, dia melintas jalan berkali tunduk. Jalan kejap, tunduk, hormat, terima kasih kepada driver berhenti ni. Kalau kita hanya tunduk langgar motor selalu orang. 2-3 kali tunduk sampai hujung tu bong sapu motor orang. Mereka menghormati. Itu orang Jepun kan. Walaupun dia tu maknanya kita anggap dulu selipar je. Selipar Jepun. Sekarang tu kan Jepun teknologi masya-Allah. Orang kawan-kawan kita anak dia daripada Jepun. Servis Jepun steady. Hormat orang, orang luar hospital. Ini teknologi mereka canggih. Tapi mereka jatuh bila nuklear datang habis negara dia. Dua buah daerah Nagasaki dan Hiroshima habis. Itu zaman Amerika. Ini zaman sekarang guna virus pula. Bahaya juga. Banyak dunia sekarang ni jadi merudung ekonomi dia. Singapura teruk tuan-tuan. Kita pun teruk juga, tapi boleh tahan lagi lah. Amerika banyak dia punya ekonomi dia jatuh. Itali, Jerman, sampai nak saman ke China. Corona ni dia macam serangan dulu nuklear, sekarang virus tak nampak. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, sekiranya mereka berusaha mencari harta, tidaklah harta itu untuk dihimpun semata-mata. Ini kerana emas dan harta kekayaan hanyalah bahan mentah yang mesti diproses supaya menjadi berguna. Tukarkan proses, maksudnya menjadi harta benda lah untuk kita beli makan minum kita, beli kehidupan kita dengan emas. Emas ni harga mahal. Sekarang ni kata dah naik lagi harga. Jika bahan mentah itu dibiarkan atau sekadar dihimpun, sudah tentu ia akan menjadi harta yang berlonggok-longgok tanpa sebarang tujuan. Berlonggok-longgok lah. Jadi tak berguna. Tapi bila dah proses, rupanya timbang saja berapa dah emas. Sebab itu kalau orang ni toke-toke emas ni memang ada orang yang kaya lah. Itu nilaian di dunia ni. Justru mereka mesti menafkahkan segala harta yang dikurniakan. Sebab tu Islam ada zakat fitrah, zakat harta, zakat binatang, zakat perniagaan. Kenapa tuan-tuan? Nak bersihkan kita punya harta benda kita tu. Harta benda kita memang, kekayaan tu memang untuk kita. Bila kita berusaha saja kita punya. Tapi lah banyak dia suruh kita keluarkan zakat dia, bersihkan dia punya hak-hak harta tu. Maka bila kita dah bersihkan, barulah kita makan minum gunakan berkat. Sebab itu orang kaya, orang miskin ni dia ada hubungan baik tuan-tuan. Orang kaya kalau dia menunaikan hak dia, tunaikan zakat dia, bantu orang susah ni akan hormat dia. Hormat dia kerana kekayaan dia, tak boleh dengki tuan-tuan. Sebab pun dia ni kaya berharta kerana masa dulu dia rajin. Macam saya cerita dulu, maknanya sembang dengan pakcik jaga.
Mana ni bos ni? Dia kata bos tadi yang baru keluar kereta datang ambil dia nak pergi ke China nak bertubang. Oh, dia kata memanglah jadi bos ni merata pergi. Sebab apa? Dia kata dia dulu belajar tinggi, saya ni jaga je. Dulu belajar malas tu jaga, saya kena redha lah. Jangan pandai juga dia menceritakan kisah tu. Jadi kalau semua jadi orang kaya belaka, susah pula orang miskin nak jadi apa. Jadi bila hak gini tolong menolong lah. Ada sebab dia belajar tinggi. Begitu juga orang yang ada kepakaran, doktor pakar. Doktor pakar gaji katakan 40,000. Walaupun 40,000, dia tak boleh nak pergi ke pasar minggu. Sebab dia doktor pakar, dia kena sentiasa on call. Jadi dia buat satu note, dia tulis kat pintu dia tak, beli ikan kembung 2 kilo, kelapa, sayur. Orang pun datang nak motor, ambil, bagi sikit dia, allowance dia. Jadi perkongsian gitulah tuan-tuan, menyebabkan hidup atas dunia ni jadi makmur, jadi bahagia. Tapi kalau hubungan tak baik, orang cari pasal je nak mompok lah. Nak mompok, nak mencolek dan sebagainya. Ini benda-benda yang kita kaitkan dengan kehidupan kita duniawi dan ukhrawi. Maka mereka mesti menafkahkan segala harta yang dikurniakan itu untuk tujuan mencari redha Allah Ta'ala. Kita bukan kenapa nak cari redha Allah. Bila kita gembira, orang gembira, itu redha Allah. Macam saya sebut tadi, belanja di kantin sekolah, seronok lah. Makan yang paling sedap ni, yang kata makan free. Dan kita lapar lah. Itu maknanya perkara yang berkaitan dengan harta benda, sesuai dengan keimanan mereka kepada Allah Ta'ala dan juga hari akhirat. Mesti menafkahkan segala harta yang dikurniakan untuk tujuan mencari redha Allah, sesuai dengan iman mereka kepada alam akhirat. Sebab akhirat sana dia akan cek balik kita punya harta benda-benda ni. Dia cek balik. Dengan keimanan itu pasti mereka berusaha menjadi dunia yang bermanfaat untuk akhirat, bukannya dunia yang akan menjadi beban dia. Kita kena tahu dah. Kita ni akan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala Nabi dah beritahu dah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan berganjak kaki seseorang hamba Allah, seorang manusia pada hari kiamat sehingga dia tanya 4 perkara. Kita dah tahu dah, Nabi dah beritahu. Yang pertama tanya umrihi fi ma afna. Umur kita ni diguna ke mana? Sebab itu kita bekerja ada masa bersara. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita ni cukup dah dengan dunia ni. Kalau dulu 55 tahun saja, saya jumpa kawan saya, dia bekal, tengok dia kedai pakai biasa, rupanya dia kata dia dah pencen dah 55 tahun. Steady nampak. Dia dengan Sri dia pun pencen juga, grade pencen tu grade dah 52 kan. Kebetulan pula ayah dia tak sihat, ni bersara, seronok dia sana sini bebas dah. Itu maknanya umur kita ni dah. Tapi sekarang dia naikkan 60 tahun pun tak ada masalah kalau kita masih sihat dah. Tapi bila nak sampai ke 60 tu macam-macam lah. Saya pun sekarang ni mula dah rasa lutut tu macam sakit-sakit. Ada urat dah tegang. Tanya pula kawan ni, dia pun tak sihat pula, ada juga macam-macam. Rupanya 55-56 tu waktu yang relevan. Cuma sekarang dikaji-kaji katanya sampai 60 tahun dah. Nasib baik tak tambah lagi, katanya nak tambah sampai 62 tahun. Kalau tambah lagi berat lah. Orang lagi pejabat pun tak ada mak. Sebab apa? Tua-tua lagi dah. Anak-anak murid kita pergi sekolah pun tak nak belajar dah. Kata ni aki mana datang ngaji orang? Pakai tongkat.
Aki kalau perempuan tak nampak sangat dia pakai tudung. Nah, kalau orang lelaki ni habis putih lah ke? Aki tak semangat dia belajar lah. Tapi walaupun tak semangat, orang lama ni pula ada pula pengalaman lain pula. Dia mengajar pula tu ada dia punya pengalaman yang lama, dia boleh kongsi pula dengan anak-anak pelajar. Jadi dengan keimanan itu pasti mereka berusaha menjadikan dunia yang bermanfaat untuk akhirat. Tadi saya belum habis lagi. Yang pertama tanya umur tak? Yang kedua tanya ilmu. Tanya juga ilmu ni tak? Setara mana walaupun ilmu ni sedikit tak, Allah Ta'ala beri kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Walaupun sedikit tapi dia tanya juga kita, sebab kadang-kadang benda bab ilmu ni kita bertelagah je. Tak bertelagah. Jadi ditanya tentang ilmu, daripada mana kita gunakan. Dia tanya ilmu, ke mana kita gunakan ilmu tu. Maknanya amal kita, apa yang kita amalkan dengan ilmu. Hari ni banyak orang ada ilmu lah. Sebab itu kita dengar di Johor, Ketua Polis Johor, Masya Allah, dia punya ucapan dia adalah alam akhirat tu benar, alam kubur tu benar, muka nangkir tu benar. Dia macam-macam talqin. Nak suruh orang bawah dia jangan terlibat dengan benda-benda yang salah. Ini tuan-tuan, pendekatan semakin hari semakin baik lah. Kerana banyak benda-benda yang kita dengar ni berkait dengan orang dalam. Bila orang dalam campur tangan, rosaklah. Yang kita takut negara kita nanti akan tergadai. Orang luar masuk ramai-ramai, kalau masuk dia bekerja sungguh-sungguh tak apa, takut dia masuk tu mereka pula yang membuat ancaman kepada orang yang ada sini. Akhirnya kita risau dengan keadaan tu. Tambah-tambah pula anak-anak kita ni, anak bangsa kita suka duk berlumba motor je, main-main, lepak-lepak, kedai mamak bagainya. Orang luar makin ramai masuk, bimbang-bimbang nanti akhirnya mereka pula jadi orang yang merempat. Ada sebab barang-barang semua mahal, rumah-rumah mahal. Awak kerja dah malas, sudah. Bayangkan macam mana akan datang akan menimpa mereka ni. Walaupun kita tahu rezeki daripada Tuhan, tapi kalau mereka tak berusaha, tengok tuan-tuan, dekat bandar tu bangunan-bangunan yang lama, dia punya moyang dia punya dulu tak? Dia turun buat. Hari ni dia berniaga kedai tu dah untung, dia tak kena sewa dah. Kita kena sewa kedai berapa ribu tuan? 5,000 pun sewa kedai tak? 5,000 income berapa sangat, bayar sewa 5,000. Ini keadaan ekonomi tak? Yang diambil ataupun yang banyak dikuasai oleh orang-orang bukan bangsa kita. Orang Cina, orang India. Tengok mall-mall tu banyak orang Cina, orang India. Orang kita kalau buat macam kongsi mall-mall ni, selesai lah. Kita tu ada supermarket yang orang Melayu punya, tapi tak tahu macam mana dah habis. Orang Cina juga dengan manjanya, tunah manjanya, TMG-nya, yang mereka ni bekerja sama lah. Jadi orang yang tidak beriman pada hari kiamat, takbir lagi tadi tak? Yang ketiga dia tanya tentang harta. Bila tanya harta, dia tanya dua harta. Min aina tasabah wa fi ma anfaqah. Dapat daripada mana harta dan belanja ke mana. Sebab itu risau tengok keadaan masyarakat kita hari ini. Bila harta banyak tu datang daripada sumber-sumber yang tak menentu, kemudian mereka ni membelanjakan ke tempat yang tidak sepatutnya pula. Akhirnya mereka ni kita kesian keadaan mereka ni, kerana pada hari kiamat akan disoal. Dan yang keempat akan ditanya tentang jismihi, badan kita. Badan kita ni nak hala ke mana, ketahanan dia. Dia tanya. Orang yang tidak beriman pada hari kiamat, orang kafir, meskipun mereka sudah dibangkitkan dalam peristiwa mahsyar, namun mereka akan terus berasa bahawa emas dan harta benda yang dimiliki masih bernilai.
Maka mereka ditanya oleh Allah, adakah mereka sedia menyerahkan emas yang banyak sebagai penebus dosa mereka sekiranya mereka memilikinya? Dengan spontan orang kafir kata dia bukan setuju tebus dengan emas. Tapi nak tebus dengan emas macam mana? Sebab tu alam akhirat. Mereka lupa bahawa emas dan harta kekayaan pernah dimiliki itu bukan saja sudah hapus, malah tidak mempunyai sebarang nilai pada hari kiamat. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak ada ertilah harta benda dan anak-anak. Mereka lupa bahawa persetujuan untuk menyerahkan emas kepada Tuhan sebagai penebus dosa hanyalah omong-omong kosong. Allah Ta'ala nak uji mereka. Maka menemplak orang kafir itu bahawa mereka sudah terlambat. Allah menemplak mereka. Kesedaran untuk menggunakan harta kekayaan emas dan wang ringgit bagi mencari redha Allah sepatutnya dilakukan semasa mereka hidup di dunia dahulu. Masa kita hidup lah, kita gunakan tempat-tempat yang sepatutnya supaya apa yang kita guna itu bukan setakat bermanfaat kita di dunia, tetapi ianya juga mendapat faedah di alam akhirat nanti, insya-Allah. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.